Okey, graf yang lagi satu dekat dalam graf gerakan adalah graf hal laju masa. So, bila kita ada graf hal laju masa, ada beberapa perkara yang kita boleh kira sebenarnya. Okey, yang pertama kita boleh kira dia punya kecerunan. Okey, katakanlah kita letak dekat sini, ini adalah 5, 20. Yang ni asalan, jadi dia adalah 0, 0. Okey, X1, Y1, X2, Y2. Jadi, bila kita masukkan nilai dia dekat dalam ni, kita akan dapat 0 tolak 20 bahagi 0 tolak 5. So, kita tekan kalkulator, kita dapat 4 kan? So, 4 ni bukan kecerunan semata-mata. Sebenarnya dia membawa maksud lain. 4 tu sebenarnya adalah pecutan. Jadi, 4 -2. Okay. Jadi, dalam soalan, biasanya dia tak akan kata, oh, hitung kecerunan. Tidak, dia akan kata hitung pecutan. Sebab apa dia suruh kita hitung pecutan? Sebab okey, kita tahu bahawa daripada graf hal laju masa memang kalau nak cari pecutan kita gunalah kecerunan. Okey, jadi daripada kecerunan tu kita kira dapatlah dapatlah dia punya pecutan. Okey. Yang kedua, kita boleh kira luas bawah graf. So, luas bawah graf tu maksud dia betul-betul luas bawah graf tu. Macam contoh kat sini ni adalah grafnya. So, bawah dia kat mana? Kat sini kan? So, carilah luas dia. Jadi, luas ini adalah luas bawah graf. Luas bawah graf memberi maksud sesaran ataupun displacement. Okey, nanti kita akan belajarlah sesaran dan jarak dua-dua boleh dapat daripada sini. Tapi point dia adalah ini adalah luas bawah graf. So dalam kes ni, bawah graf kita bentuknya adalah bentuk segitiga. Jadi untuk cari luas bawah graf, 1/2 panjang darab lebar, 5 darab dengan 20. So kita akan dapat 50 dan unit dia adalah meter. Sebab dia adalah sesaran. Okey, jadi itu adalah secara ringkas. Apa yang kita boleh dapat daripada graf hal laju masa. Okey, kita tengok contoh soalan. Contoh soalan ringkas. Contoh dia adalah macam ni. Kita ada satu graf ni. Okey, kalau korang nak pause dulu buat pun boleh. So, ini adalah grafnya. Soalan kata hitung pecutan objek. So, pecutan untuk graf hal laju masa kita dah tahu itu adalah kecerunan. So, kecerunan adalah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So, ini adalah 4, 10. Ini adalah 0, 5. Kan? Jadi, sekarang ni X1, Y1, X2, Y2. Siapa satu, siapa dua tak kisah tak asalkan pasangan dia betul. So, katakanlah kita jadikan ini 5 tolak 10 bahagi dengan 5 tolak 10, 0 tolak 4. So, kita akan dapat 1.25 dan pecutan -2. Okey, lepas tu soalan kata hitung sesaran objek. So, untuk hitung sesaran objek ni, kita tahu dah, oh ini adalah graf hal laju masa. Jadi, kita nak kira sesaran tu, kita kena kira luas bawah graf. Yang ni kena hati-hati. Ini adalah garisan graf kita kan? Okey, so bawah graf tu maksudnya semua ni. Keseluruhan ini adalah luas bawah graf. Maksudnya semua ni adalah bawah graf. Jadi, apa yang kita dapat dekat sini adalah bentuk trapezium. Okey, bentuk trapezium. So, kalau bentuk trapezium, kita lukis dulu macam ni. Okey, siapa yang ingat rumus trapezium, gunalah rumus trapezium. So, rumus dia adalah 1/2 A tambah B darab C. Maksudnya 1/2. Okey, A tambah B adalah yang ini dengan yang ni. Okey, ini adalah 5, ini adalah 10 kan? Sebab ni 10, so ni 10 lah. Okey, 5 tambah 10 dapat 5 tambah 10. Lepas tu darab dengan C dekat bawah ni iaitu 4. So, kita akan dapat 30 meter. Ataupun kita kalaulah macam contoh, alamak tak ingatlah formula apa, rumus untuk cari luas trapezium. Okey, tak apa. Kita guna segitiga dan segi 4. Kita kira segitiga dan segi 4. Jadi, bila kita buat segitiga dan segi 4 ni, kita akan dapat, okey, ini adalah 5. Ini adalah 4. Okey. So, kalau dah ini tadi, 5 kan? 5 mestilah atas 5 juga. Sebab dekat sini 5 tambah 5 dapat 10. Jadi, kita buat satu-satu. Kita buat segitiga dulu. So, segitiga 1/2 darab panjang darab lebar. So, 5 darab dengan 4. Tambahlah dengan segi 4 kat bawah tu. 5 darab dengan 4. So, kita still akan dapat 30 juga. Okey, jadi itu adalah cara untuk kita kira sesaran daripada graf hal laju masa. Okey. So, sekarang ni kita tengok contoh soalan. Okey, so contoh soalan
Ni soalan objektif dululah. Okey, ini senang sebab dia kata Rajah menunjukkan seorang penunggang basikal, dia sedang menaiki lepas tu menuruni bukit. Okey, waktu dia naik, kita kena faham waktu naik dia slow. Kan, makin dia nyah pecutan lah. Lepas tu waktu dia turun, dia sebenarnya mengalami pecutan. Maksudnya waktu dia naik tu hal laju dia akan berkurang. Waktu dia turun hal laju dia bertambah. Jadi kita kena tengok kat sini yang mana mula-mula hal laju bertambah. Mula-mula hal laju berkurang. Lepas tu hal laju bertambah. So jawapan dia adalah D. Sebab nampak tak, mula-mula dia naik bukit, hal laju tu berkurang. Tapi lepas tu dia memecut. So hal laju bertambah. Jadi soalan ni jawapan dia adalah D. Okey, soalan seterusnya adalah dia macam ni. Okey. So untuk soalan ni kadang-kadang dia akan campur dengan subtopik lain tau. Okey, so gariskan definisi hal laju yang betul, underline the correct definition of velocity. So velocity adalah rate of change of displacement, kadar perubahan sesaran. Okey, mana kita tahu sebab ingat untuk dapatkan hal laju rumus dia adalah sesaran bahagi masa. Okey, kalau kadar perubahan jarak ataupun rate of change of distance itu adalah laju ataupun speed. Okey, soalan seterusnya. Berdasarkan Rajah, tandakan yang mana kuantiti asas. So, kuantiti asas tu adalah masa. Okey, so kita ada kuantiti asas. Selain daripada kuantiti asas, semuanya adalah kuantiti terbitan. Okey, jadi kuantiti asas macam masa, suhu, arus. Yang tu kan. Yang tu korang kena tengoklah dalam subtopik 1. Dalam bab 1, subtopik 1. Okey, sekarang kita tengok soalan seterusnya. Soalan dia tanya, namakan kuantiti fizik yang ditunjukkan oleh kecerunan graf. Nampak tak? Dia tak suruh kira pun. Dia just tanya kuantiti fizik yang ditunjukkan oleh kecerunan graf. Okey, untuk jawab soalan ni, kita kena faham dulu apa yang dia tanya. Okey, dia tanya, basically, kalaulah kita kira kecerunan graf ni, apa yang kita dapat? Okey, so ini adalah graf hal laju masa kan? So tadi kita belajar, kalaulah kecerunan dia kita kira, kita akan dapat dia punya pecutan. Jadi jawapan dekat sini adalah pecutan. So itulah kuantiti fiziknya. So pecutan ataupun acceleration lah. Okey, dan last sekali, ini adalah sejenis kuantiti vektor. Jadi bagi contoh lain. So apa-apalah, jangan bagi benda yang sama. Janganlah bagi pecutan. So dia adalah momentum. Okey. Contoh lain adalah hal laju. Okey, hal laju cikgu tak cadangkan sangat sebab dia dah ada. Tapi boleh juga. Okey, momentum, hal laju, daya. Okey. So momentum, velocity, force, weight, berat kan. Itu semua adalah kuantiti vektor. Okey, sekarang ni nak tunjuk lagi satu. Katakanlah soalan, okey, tadi cikgu kata kalau luas bawah graf kita boleh dapat sesaran dan jarak kan. Tapi maklumat dia sebenarnya tak sama tau. Okay, contoh kita ada graf macam ni. Okey, katakanlah graf kita macam ni. Okey, katakanlah graf kita ada positive value je. Maksudnya macam ni je. Okey, bila kita kira dia punya luas bawah graf, tadi kita cakap kita dapat luas ataupun area under the graph, kita dapat sesaran kan? Okey, sebenarnya dia juga nilai dia sama je dengan jarak. Maksudnya kalau soalan kata kira jarak, kita bagi luas dia. Sesaran, kita bagi luas dia juga. Okey, tapi kalau graf tu ada atas dan bawah, maksudnya ada positif dan negatif macam ni, jarak dan sesaran dia tidak sama. Jadi macam mana nak tahu? Okey, first sekali adalah kita tengok dulu, ini adalah luas belah atas. Okey, ini kita punya paksi kan? Okey, belah atas dia adalah yang ni. Belah bawah dia adalah yang ni. Okey, jadi kita kira luas satu-satu dulu. Okey, contoh, kita kira belah atas, luas dia adalah 1/2 darab panjang, darab lebar. So, 4 kali dengan 10, korang akan dapat 20. Ini adalah luas belah atas. Okey, luas belah bawah kita kira 1/2 panjang darab lebar jugalah. Tapi, jangan letak apa-apa negatif. Letak je nombor dia sahaja. So, maksudnya 4 sebab 4 sampai 8 adalah 4 kan? Lepas tu, 10. Jangan letak negatif 10 tau. Nanti confuse. So, kita akan dapat 20 meter juga. Okey. Bila soalan kata hitung jarak objek kita akan dapat daripada luas atas tambah luas bawah. Luas atas tambah luas bawah. Jadi, kita akan dapat 20 tambah 20. Jawapan dia adalah 40 meter. Tapi bila hitung sesaran objek, atas tolak bawah. Sebab tu tadi cikgu kata jangan guna negatif. Sebab bila guna negatif nanti dia akan confuse. Tiba-tiba jadi lagi banyak value dia. So,
hitung sesaran objek atas tolak bawah. So 20 tolak 20. So jawapan dia adalah 0 meter. Jadi kalau graf dia ada belah atas saja, positif saja, luas, sesaran dan jarak memberi maksud yang sama. Tapi kalau kita ada atas dan bawah, nak dapatkan jarak objek, kita kena tambah. Tapi kalau kita nak dapatkan sesaran objek, kita kena tolak. Okey, jadi itu adalah maklumat yang kita kena tahu dekat dalam subtopik graf gerakan, specifically graf halaju masa.